Warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Okey, ini adalah perbincangan skema untuk pre-practical report writing test yang Meda bagi hari Ahad yang lepas. Okey, jadi hari ini Meda akan bincang skema dia, rotational motion of a rigid body. Okey, so diberi objektif, teori. Okey, kemudian tengok kepada apparatus. Okey, procedure. Okey, kemudian prosedur ni pelajar kena baca betul-betul lah. So, okay. So, yang pertama saya tak ada eksperimen. Okay, tak perlulah. Okay. And then, number 2, measure the diameter D of the axle. Okay. So, nilai D pun dah diberi dalam soalan ni. Okay. Kemudian, record the following slotted mass M. Okay. And then, choose a fixed point of height H. Release the slotted mass. Record the time. Okay. Calculate A, T, alpha. And then repeat step 3 to 7 at least for 6 different. And then plot a graph alpha against T. So daripada soalan nombor 9 ni, plot a graph of alpha against T. Bermaksud alpha ni adalah y axis, T ni adalah x axis. Okey, cari balik kepada teori. Okey, cari balik kepada teori yang mana yang ada equation alpha against T. Okey, so kita tengok kat sini. Alright, equation 4.3. Okay, so alpha akan jadi y equal to mx plus c. Okay, so alpha ni akan jadi y axis, t akan jadi x axis, gradient dia bersamaan dengan r over I, dan c dia adalah tau over I. Okay, jadi kalau tengok kepada equation ni nilai C dia adalah negatif. So di sini adalah negatif C. Bermaksud mengikut teori graf ini akan intersect pada negatif Y. Okey, ini Y X dan dia intersect pada negatif tau over I. Okey, supposed to be dia intersect pada negatif Y axis. Okey, kemudian kita tengok dia punya arahan dia lagi. Determine the gradient of the graph and then compare the moment of inertia. Okey, ingat, jika graf ini ada y-intercept, jadi kita tak boleh jump scale. Okey, kita kena bermula graf ini daripada origin. Tapi tak semestinya sentuh origin. Kena mula daripada origin. Kemudian, okay, we compare the moment of inertia dengan I theory. So, nilai I theory dengan eksperimen kita kena compare. Jadi, instruction dia, okay, write a report about the experiment based on format given. Okay, format report writing. Okay, mari tulis dulu kat sini. Format report writing. Kena ingat. Format report writing. Apa yang perlu ada? Yang pertama adalah objektif. Salin balik objektif. Yang kedua, okey, kena ada observation. Terus pergi kepada observation. Tak perlu salin teori, tak perlu salin apparatus, tak perlu salin prosedur. Kita terus pergi pada observation. Apa yang kena ada dalam observation is data, graph, kalau soalan tu ada graph, okay, and then calculation. Okay, ini yang perlu ada dalam observation. Yang ketiga, perlu ada discussion. Okay, discussion dalam tu mestilah ada comment eksperimen. Okay, comment eksperimen ni adalah dalam bentuk percentage different antara nilai eksperimen dan juga nilai teori. Apa lagi yang kena ada? Okay, precaution step. Precaution step. Precaution step ni adalah langkah berjaga-jaga yang kita ambil masa kita buat eksperimen. Masa kita buat eksperimen, kita dah ambil dah. Contohnya lah. Contohnya, kalau kita tengok data yang diberi, data ni dia dah repeat T1, T2, T3. Maksudnya ini adalah repeated eksperimen. Okey. Jadi, precaution step, awak boleh tulis apa dah? Experiment was repeated to avoid human errors. Okay, human errors. Maksudnya kita elakkan human errors tu, kita repeat. Ataupun human errors semasa tekan
tekan stopwatch tu. Sebab ada setengah orang tu jenis getar ke dia tekan lambat. Ada pelajar yang cekap dia tekan cepat. Jadi kita nak elakkan human error tu, kita repeat reading. So itu adalah termasuk dalam precaution step. Okay, another one mungkin yang kita boleh consider sebagai zero error. Masa you buat eksperimen tu, you dah consider dah zero error. So ada plus minus zero error. Okay, itu adalah precaution step. Okay, dalam discussion juga pelajar kena state a few errors. Okay, so errors at least 2 error. Okay, apa kesalahan yang kita selalu buat dalam eksperimen? Contohnya kalau kita ambil bacaan data yang melibatkan skala, scale, okay, biasanya parallax error berlaku. Betul tak? Parallax error semasa kita ambil bacaan pada meter ruler. Okay, jadi itu antara, ataupun masa you buat eksperimen tu yang melibatkan ada rintangan udara contohnya. Okay, ada air resistance. Okay, contohnya. Okay, so bila ada errors mesti ada how to overcome error. Okay, so yang ini mestilah tally dengan error. So untuk error dengan how to overcome, madam suggest buat dalam table. Okay, kena tally. Okay, and then lepas discussion kita kena ada yang terakhir adalah conclusion. Okay, conclusion mestilah menjawab balik objektif. Objektif tu cari apa? Okay, kita jawab balik dalam conclusion. Okay, kemudian okay, tengok kepada data yang diberi nilai diameter of axle, D, radius, height of floor. Okay, nilai yang diberi ni dalam cm, betul tak? Dalam cm. Okay, di sini ada tempat kosong untuk height above the floor hash, ada tempat kosong. Maksudnya itu adalah nilai uncertainty alat tu. Okay, kita ukur ketinggian menggunakan meter ruler. So kalau meter ruler smaller scale dia berapa? 0.1 cm. Okay, so kena isi tempat kosong lah. Okay, and then kalau kita tengok nilai yang dia beri dalam table slotted mass dalam unit gram. Okay, ingat mass SI unit adalah kilogram. Okay, nasihat madam, awak tambah satu lagi kolom. Okay, mass dalam unit kilogram. Okay, mass dalam unit kilogram. Okay, tambah lagi, tukar siap-siap ke dalam SI unit. Okay, supaya nanti awak nak plot graph, awak nak buat kepengiraan, senang. Okay, sama juga dengan bacaan pengukuran panjang daripada sentimeter tukar kepada meter. Okay, jika awak tambah kolom tak ada masalah, maka tak akan ditolak. Okay, sebab maka hanya dikira pada kolom yang kosong. Ada 3 kolom kosong. Okay, maka hanya pada kolom yang kosong. Okay, jadi pada kolom kosong ni pelajar kena isilah. Yang tempat kosong ni adalah nilai unit dia. So untuk acceleration, unit dia apa? ms negative 2. Unit tension adalah Newton. Dalam kolom tu unit. Untuk time taken plus minus. Kalau ada simbol plus minus berarti itu adalah nilai uncertainty. Jadi uncertainty, awak tengok berapa smallest decimal point dia. Okay, kalau kita tengok sini ada 2 titik perpuluhan, jadi di sini akan dapat 0.01 second. Okay, dia kena ikut bacaan data yang diberi tu. Okay, smallest scale dia adalah uncertainty dia. Okay, jadi jelas ya. Okay, berapakah titik perpuluhan yang perlu diisi dalam kolom acceleration, tension dan juga angular acceleration? Okay, jawapan dia adalah 2 or 3 decimal places with consistence. Okay, so kena isi 2 atau 3 titik perpuluhan. Kalau nak guna 2 titik perpuluhan, semua 2 titik perpuluhan. Tapi bagi madam yang terbaik adalah 2 decimal places. Okay, yang terbaik adalah 2 decimal places. Sebab apa madam pilih 2 decimal places? Sebab bila kita nak buat graf, kita biasanya boleh plot graf pada 2 titik perpuluhan sahaja. Untuk 3 titik perpuluhan, kita tak boleh nak baca dah graf tu. Betul tak? Kita tak boleh plot graf 3 titik perpuluhan. So for me, the best is 2 decimal places with consistent. Alright. Okay. Kemudian, ini adalah data. Okay, so pelajar kena kira lah.
nilai acceleration dengan menggunakan formula yang diberi. Formula dia dah bagi dekat teori. Alright. Okey. So, sila semak lab report masing-masing. Okey, Madam terangkan dia punya skema permakahan. Yang pertama adalah objektif. Ada tak pelajar tulis objektif kita adalah to determine the moment of inertia of a body. So, markah di sini adalah satu markah. Okey, tolong tanda ya markah masing-masing satu markah. Okey. Kemudian untuk apparatus kita tak ada. Okey, tak ada markah. Okey, sebab apparatus pelajar tak perlu tulis. Okey, ini adalah latest format. Sebab skema ni skema untuk batch yang lepas. Batch yang lepas perlu ada apparatus sebab pelajar buat secara hand on. Okey, hand on eksperimen. Sekarang ni online, jadi kita permudahkan tiada apparatus. Okey, kita terus pergi kepada observation. Okey, observation, maka ada 10 markah kat sini. Okey, jadi markah yang pertama uncertainty for height. Okey, awak tengok uncertainty for height is 0.1 cm. Okey, satu markah. Kemudian markah yang kedua adalah uncertainty for time. 1 mark. Okey, so uncertainty for time 0.1 second. Satu markah. Okey, 0.01 second. Okey, kita tengok kepada bacaan data. Smaller scale dia adalah 2 titik perpuluhan. Jadi dia punya uncertainty dia mestilah 2 titik perpuluhan. Okey, nilai yang terkecil. Kemudian satu markah lagi adalah untuk unit for acceleration. Unit for acceleration is ms-2. Satu markah. Seterusnya, markah untuk unit for tension. Tension adalah force. Jadi kalau force, unit dia adalah Newton. Okey, kemudian tengok kepada data. Data for acceleration A and consistent using decimal places. All seats correct. Kita tengok untuk A dulu. Okey, kolom A. Kalau lah pelajar ni guna 2 titik perpuluhan, make sure semua ni kena 2 titik perpuluhan. Betul semua, dapat 2 markah. Okey, kalau dia tak konsisten kalau tak konsisten, okey, di sini 5 betul 1 markah. Okey, contohnya satu je yang sebab dia ada 6 semua, data ni ada 6. Jadi satu tu dia buat 3 titik perpuluhan, yang lain semua 2 titik perpuluhan. Jadi dapat 1 markah saja sebab 5 saja yang betul. Faham ya? Kalau dia guna 3 titik perpuluhan, make sure ke 6 data tu 3 titik perpuluhan baru dapat 2 markah. Okey. So to mark here, and then data for T tension, okay, consistent using decimal places. So tension using decimal places kat sini dia menggunakan 2 titik perpuluhan secara konsisten. Okay, so di sini dapat 2 markah. Okay, seterusnya, okay, data for angular acceleration. Okay, untuk angular acceleration kat sini dia menggunakan 2 titik perpuluhan juga. Okay, dan konsisten. So dapat 2 markah. Okey, macam Madam beritahu tadi, better 2 decimal places. Sebab 2 decimal places awak boleh plot nilai itu. Okey, kalau 3 tu tak boleh plot. Awak terpaksa round off pula untuk plot graph. Okey, jadi 2 kali kerja lah. Okey, boleh ya? So make sure untuk titik perpuluhan dalam tabel yang kosong, okey, 2 titik perpuluhan secara konsisten. 2 atau 3. Okey, 2 atau 3 titik perpuluhan konsisten. Alright. So, settle untuk angular acceleration alpha. Alright. So, we goes to calculation. For central point, okay, untuk graph, central point ni sangat penting. Sebab the baseline must passing through central point. Okay. Bukan lalu origin, tapi lalu central point. Sebab tu, pengiraan dia wajib tunjuk. Jadi, untuk central point, kena tunjuk ni. Nilai sebab dia nak alpha against T kan. Nilai alpha dalam tabel alpha tu tunjuk satu persatu. Tambah bagi 6. Okey. So dapat 1 markah untuk alpha. Kemudian alpha ni untuk y axis. Y axis. Untuk x axis adalah tension. Untuk tension tambah nilai tension semua bahagi dengan 6. Okey, dapat lagi 1 markah. Pengiraan mestilah ditunjuk. Okey. Alright. Kemudian graph. Okey, untuk graph alpha against T, yang pertama cuba semak graph masing-masing. Maka yang pertama adalah title. Apa title dia? Okey.
graph of alpha against t. Okey, dapat 1 markah. Okey, alpha against t, 1 mark. Kemudian correct label exists including unit. For correct label exists including unit. Okey, Meda tulis kat sini. Okey, jadi untuk graf y, okey, y unit simbol dia adalah alpha, unit dia adalah radian s negative 2. Untuk x adalah tension, unit dia newton. Kena betul dua-dua. Axis y dan axis x, label dan unit betul dua-dua, dapat 1 markah. Okey, kemudian size of graph mesti lebih daripada 50%. Okey, sekarang ni dia nak 70% sekarang ni. Okey, maksudnya titik yang awak plot pada graf tu mestilah hampir memenuhi kertas graf. Hampir penuh. Dia tak boleh setumpuk je. Kalau setumpuk, okey, contoh yang Meda buat. Contohnya, okey, area sini sahaja graf dia. Tapi pelajar buat garisan tu panjang. Panjang betul, hampir memenuhi, tapi plotted point dia tu hanya tertumpu pada satu tempat sahaja, dia tidak serata. So ini masih dikira kurang daripada 50% kertas graf, so tak dapat markah 1 markah ni. Okey, untuk markah size, dia punya taburan titik plot tu mestilah keseluruhan kertas graf, memenuhi kertas graf. So you akan dapat 1 mark here. Okay, and then point are plotted correctly. Okay, so check nilai nilai yang awak plot tu sama tak dengan data. Okay, x dengan y dia tu sama tak? Kalau semua betul, dapat 3 markah. Okay, kalau keseluruhannya betul, kita ada 6 titik semua. So pelajar check lah, ada 6 titik. Kalau ke-6 titik tu betul, awak plot, okay, dapat 3 markah. Ingat, titik yang diplot, simbol dia adalah X. Jangan buat bulat. Bulat salah kita guna simbol X. Pastikan guna pensel yang tajam dan terang. Okay. And then, centroid with calculation plot X dan bulatkan. Okay. Jadi, ada tak pengiraan centroid dan juga ada tak dia plot dalam graf? Okay. Kalau tengok kat sini, okay, simbol untuk centroid, you buat X dan bulatkan. Okay. Dan Meda nasihatkan pelajar tulis dia punya nilai koordinat dalam kertas graf untuk centroid. Tulis dia punya koordinat dia, X dan Y dia, berapa. Yang lain tak perlu tulis koordinat. Centroid tulis, memudahkan untuk pemeriksa semak. Jadi, ada tak dia plot? Okey, kalau betul dengan titik plot, dapat 1 markah. Okey, kemudian baseline must passing through the centroid point. Okey, so baseline mestilah sentuh titik centroid dan kebanyakan titik. Ini baseline. Tak semestinya sentuh origin ya, tapi centroid dia kena sentuh. Okey, and then balance. Okey, dapat 1 markah untuk baseline. 1 mark here. Kemudian triangle. Triangle, okey, yang awak pilih triangle ni, okey, tapak triangle ni, base dia ni, okey, tapak ni mestilah lebih daripada, bukan, kata silap Meda sekarang ni 8 cm dah. Skema baru 8 cm. Mestilah lebih 8 cm. Tapak segitiga. Dan, okey, amalan yang tidak bagus bila menggunakan x-axis sebagai tapak. Awak buat segitiga ni, awak guna x-axis ni sebagai tapak. Ini tak boleh. Okey, kena nampak dengan jelas segitiga. Jangan guna x-axis tu sebagai tapak. Okey, alright. So, make sure dia punya tapak tu besar. Dan, Meda nasihatkan juga tulis titik. Okey, koordinat untuk titik A dan juga titik B yang awak pilih dekat hujung-hujung triangle tu. Pilih, tulis koordinat dia. Ini X2, Y2. Untuk B, X1, Y1. Tulis dalam kertas graf. Okey. Okey. So, markah pada graf ni banyak ni. 9 markah. Okey. So, tolong buat betul-betul untuk graf. Alright. Untuk calculation for gradient graph. Okey. Yang pertama adalah rumus. R1 adalah rumus. Ada tak tulis formula M equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Dapat markah rumus 1 markah. Okey. Kemudian, okey, gantian. Gantian nilai. Okey. So, diingatkan sekali lagi untuk gantian nilai. Okey.
X ni adalah Y2, maaf ya. Untuk Y2 dan Y1 ni, okey, mesti sama decimal places. Okey, same decimal places. Kalau kita tengok kat sini, Y2 2 decimal places, Y1 2 decimal places. So betul. Untuk X2 dengan X1 pun sama. Okey, same decimal places. Berapa decimal places untuk X ni? Ada 3 decimal places. So, pelajar kena konsisten. X2 dengan X1 mestilah 3 decimal places. Baru dapat gantian 1 markah. Kemudian jawapan dia. Jawapan dia mesti ada unit. JU 1 markah. Maksudnya jawapan unit 1 markah. Kalau jawapan nilai saja 12.08 tanpa unit, pelajar tak dapat markah yang ni. Okey, make sure kena ada unit yang betul. Okey, unit dia senang je. Okey, unit Y apa dia? Unit X apa dia? Unit Y adalah radian, S negatif 2. Unit X adalah Newton. So, bahagi dengan Newton, dia akan jadi N negatif 1. Okey. Right. Kemudian untuk comparison, okey, kita nak bila dah dapat nilai gradient, kita nak cari nilai unknown. Sekarang ni nilai unknown kita adalah moment of inertia I. Yang ni yang kita nak cari. I itu berapa? Moment of inertia adalah I. Jadi, ada tak compare daripada equation kepada Y equal to mx plus C? Okey, ada tak pelajar compare M equal to gradient dia bersamaan dengan R over I. Ataupun pelajar buat yang ni Y, yang ni M, T ni akan jadi X. Okey, yang tu pun tak apa dah. Dah dapat konsep 1 markah. Maksudnya, kita compare nilai linear equation Y equal to mx plus C dengan equation dalam teori untuk dapatkan nilai unknown. Okey, so dapat 1 markah konsep. Okey, ataupun pelajar tulis direct M gradient equal to R over I pun dapat 1 markah juga. Okey, kemudian gantikan nilai, dapat 1 markah. Berapa nilai gradient yang kita dapat? 12.08. Nilai R diberi 2.47 unit cm, tukar kepada meter. Okey, mesti tukar dalam SI unit. Bahagi dengan I. So, nilai I mestilah ada unit sekali. Jawapan unit. Jawapan berserta dengan unit yang tepat baru dapat 1 markah. Okey, kemudian okey, dalam discussion seterusnya, okey, diberi juga dalam soalan nilai I teori. Betul tak? Nilai I teori dah diberi dalam soalan. Jadi maksudnya pelajar kena compare nilai I eksperimen. Yang atas ni adalah nilai I eksperimen. Compare dengan I teori. I teori dah diberi dalam soalan 1.59 darab 10 kuasa negatif 3. So, kena compare lah. Nilai eksperimen 2.04 darab 10 kuasa negatif 3 tolak 1.59 darab 10 kuasa negatif 3 bagi dengan nilai I teori darab dengan 100%. Persen ni jangan tinggal ya. Kena tulis simbol peratus tu. So, baru awak akan dapat nilai percentage difference 28.3%. So, first kali adalah markah rumus 1 markah. Kemudian gantian nilai 1 markah. Okey, jawapan 1 markah. Jawapan dia dalam bentuk persen ya. Sebab kita darab 100%. Okey, kemudian dalam discussion adalah comment. Comment maksudnya you boleh bagi tahu eksperimen ni berjaya ataupun tidak. Okey. So if less than 10%, so kita boleh katakan eksperimen tu adalah sukses. If more than 10%, so kita boleh katakan eksperimen tu unsuccess. Okey. So awak buat dalam bentuk ayat. Okey, contohnya dalam ni dikata from the percentage difference I obtain the experiment value moment of inertia is 28.3% bigger than standard value. Okey, so the experiment is unsuccessful. Contohnya lah. Okey, buat satu ayat sahaja cukup. Dapat 1 markah. Any comment. Alright. And then we goes to source of error and okay, precaution step. So, yang ini skema lama. Skema lama ya. Yang ini precaution dulu. Kita pergi kepada precaution step. Yang ini skema lama. Dia sepatutnya precaution. Okay. Precaution step. Yang pertama. Okay. Repeat.
several time experiment, okay, to prevent error, to prevent human error. Okay, so pre-question step, satu markah yang pertama. Yang kedua adalah apa yang kedua? Okay, mungkin masa flywheel jatuh tu dia ada eksperimen ni. Okay, kalau pelajar tak pernah buat eksperimen ni, okay, awak tengok daripada gambar rajah saja. Okay, mungkin, okay, Mada tunjuk, mungkin dia punya masa buat eksperimen ni, okay, dia, okay, ini flywheel ni flywheel yang warna hijau ni. Awak gantung satu beban, ambil hook, awak letak satu beban, kemudian pelajar lepaskan. Okey, bila kita lepaskan, height ni kita tetapkan berapa kita nak ketinggian. Kemudian baru kita record nilai T dia. Okey, jadi nilai T yang kita record tu mungkin ada human error. Ada pelajar yang ketah, dia tekan lambat. Itulah human error contohnya. Jadi untuk elakkan dia tu, kita repeat eksperimen. Sebab apa kita repeat eksperimen? Dalam data pun dia dah bagi T1, T2 and T3. Maksudnya kita dah repeat eksperimen. Itu dah termasuk dalam precaution step. Okay. Kemudian mungkin juga masa awak buat buat eksperimen ni, kita guna flywheel ni, okay, mungkin juga ada air resistance. Betul tak? Sebab dia melibatkan objek yang tergantung. Okay, bila objek yang tergantung yang bergerak bebas ni, dia akan ada air resistance juga. Okay, jadi air resistance tu, so mungkin itu boleh masukkan dalam precaution step. Okay, so sekejap ya. So to avoid air resistance, this experiment should be in closed room. Okay, okay, mungkinlah. Okay, so satu markah untuk precaution step. Alright, for error, jangan tengok skema. Okay, untuk error dengan how to overcome the problem, to overcome, yang dia kata tadi, tulis dalam table. Okay, jadi error yang pertama adalah parallax error. Parallax error, okay, during measure the height, okay, using meter ruler. Okay, jangan buat parallax error, general sangat. Kena explain sikit. Parallax error guna alat apa, masa ukur apa. Okay, tolong detail. So how to overcome, make sure eyes must perpendicular to scale of meter ruler. Okay, alright. Error yang kedua mungkin ada friction between flywheel and axle. Okay, sebab dia berputar, flywheel tu dia akan berputar kan. So mungkin kat situ tali tu dia bergeser. Okay, jadi bila bergeser, dia akan mempengaruhi masa itu. Okay, and then so yang how overcome yang kedua. Okay, so kita boleh ensure that the surface, okay, the surface flywheel is frictionless. Okay, by drop oil. Contohnya lah, kita titis minyak dekat axle tu, jadi axle tu boleh berputar dengan elok lah. Okay, contoh. Okay, jadi 2 markah untuk error, 2 markah untuk how to overcome the problem. Okay, 2 markah, 2 markah.
Alright. Kemudian the moment of inertia. Okay. Conclusion. Conclusion kita jawab balik kepada objektif. Objektif suruh cari the moment of inertia, I. Jadi awak berapa nilai I eksperimen awak? Okay, masukkan nilai. The moment of inertia, okay, is berapa? Okay, so dapat 1 markah. Jadi total mark dia adalah 39 marks. Okay. Jelas ya setakat ni? Okay. Ingat, jika melibatkan y-intercept, pelajar tidak digalakkan buat zigzag. Okay. If question ask gradient, okay, and then equation C equal to 0. Maksudnya equation C no y-intercept. No y-intercept. Okay. So, kalau tak ada y-intercept, pelajar boleh jump scale. Y, X. Contohnya lah. Dia mula dengan 20. Sini 21, 22. Okay. Sini akan dapat 20, 21, 22, 23, 24. Okey, sini 5, 10, 15. Nampak tak? Dia menggunakan scale, dia start dengan 20 terus. Okey, tak guna kosong-kosong, tak ada masalah. Okey, tapi kalau equation tu ada y-intercept, biasanya dia akan mulakan dengan kosong. Sebab dia nak tengok betul tak dia intercept pada negatif C. Kalau dalam eksperimen ni, dia intercept pada negatif C. So, yang ni kita avoid guna jump scale. Dan jump scale jangan buat yang ada zigzag tu. Ni kemudian zigzag X, Y, zigzag Y, X. Ada zigzag, tak perlu. Salah. Pelajar terus boleh mula. Kalau nak guna jump scale, okey, mulakan sini terus. 25. Okey, sini 21. Okey. Maksudnya dia terus guna sini 25. Sini 10. 15. 20. Maksudnya kita tahulah sini adalah 20, X nilai X dia 20, Y dia 5. Tak perlu guna zigzag. Simbol zigzag tak perlu. Okey. So, harap penjelasan ini jelas. Okey. Supaya pelajar lebih bersedia untuk ujian report writing pada Ahad depan. Okey. So, kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya madam ya. Boleh PM. Okey. So, all the best for your report writing test. Buat yang terbaik ya. Okay, so that's all for today. Thank you.